من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن أن لعنة الله على الظالمين. Alhamdulillah, sidang jemaat yang berbahagia sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan laknatullah beberapa tempat dalam ayatnya Al-Quranul Karim, dan datang juga ayat-ayat lain disebut dengan la'anahullah dengan fi'il madi. Laknatullah dan la'anahu itu adalah sama. Dengan sebab semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai laknat ke atas orang kafir, laknat ke atas orang yang kadzibin, yang ingkar ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga laknatullah 'ala zalimin sebagai laknat ke atas orang-orang yang zalim. Apakah itu laknat? Laknat adalah satu perkataan yang memberi arti at-tard wal ib'ad, jauh, halau, dan juga ib'ad, menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengertian al-la'in dan mal'un, yaitu orang yang dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu syaitan dipanggilkan al-mal'un, al-la'in, kerana dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan, laknatullah. Perkataan laknat adalah satu perkataan yang amat berat. Ibn Abbas mengatakan kullu dhanbin khatama bi ghadabin aw la'natin aw 'adzabin aw narin fahuwa kabiratun. Perkataan tiap-tiap dosa yang disudahi dengan ghadab daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan daripada Allah. Orang Yahudi, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, al-maghdub ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub iaitu orang maghdub, ghadiba, orang yang dimurkai oleh Allah. Perkataan tiap dosa yang disudahi dengan ghadab atau laknah atau azab, sebut azab, au nar atau api neraka. Nak ayat kata benda tu adalah kabirah, daripada dosa-dosa besar. Bahayanya laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Ibn Abbas menceritakan bahawa seorang lelaki, pada satu hari ada seorang lelaki berani kuat cabut ridak dia, pakaian dia. Lalu itulah dia kata fala'anaha. Seorang lelaki itu melaknatkan angin mari yang pupuk yang kena pakaian dia, cabut pakaian dia.
Seorang itu melaknat angin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anha, mun jangan laknat dia. Maknanya kita tidak berhak melaknat siapa-siapa. Tak boleh kita nak laknat orang tu, tak boleh nak laknat orang ni. Yang mana ada setengah kumpulan manusia dia laknat para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, subhanallah. Itu adalah satu dosa yang amat besar. Dengan sebab dia tidak berhak untuk melaknat siapa-siapa. La tal'anha, ini seorang ni melaknat angin. Fa innaha ma'muratun, kerana dia adalah disuruh. Angin tu tak mari melainkan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'atil la'nah alaihi. Sesungguhnya siapa-siapa yang melaknat akan sesuatu perkara, ni laknat angin. Nah, angin apatah lagi melaknat manusia, melaknat para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, yang Nabi sendiri memberi jaminan. Wa annahu man la'ana syai'an, siapa laknat pada sesuatu laisa bi ahlin, dia bukan ahli, lahu baginya, raja'atil la'nah ilaihi, kembalilah laknat tu kelik ke atas dia kembali. Laknat yang dia kata kepada seseorang manusia atau kata kepada satu-satu benda, laknat yang dia kata itu akan kembali kepada dia. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, bahkan dia bercakap daripada wahyu yang diwahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang kena laknat ada beberapa perkara, banyak perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan laknat. Kalau gitu di hari ni, hari Jumaat hari ni, marilah kita sama-sama dengar sikit sebanyak berkenaan dengan laknat yang disebut oleh para ulama yang bawa datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, laknat mereka yang laknat kepada dua ibu bapaknya, atau bapak dia atau ibu dia. Orang itu yang akan dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang melaknat kepada ibu bapa dia, subhanallah. Kalau pada masa Nabi dulu jadi benda pelik. Pada masa kita lah ni tak pelik. Benar berlaku dan lebih pada laknat, lebih pada kata-kata kepada dua ibu bapa lagi. Bahkan dalam Quran ayat kata wala taqul lahumma uffin, jangan kata uff kepada dua ibu bapa. Lepas tu pada hari ni ada yang lebih berat daripada tu lagi. Ada yang siapa bunuh bapa dia, bunuh mak dia kerana tak nak dapat hubak gila dan sebagainya, dadah dan sebagainya. Itu adalah benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Daripada Abdullah bin Amr menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kata, "Inna min akbaril kaba'ir ayyal'ana ar-rajulu walidayh." Sesungguhnya daripada sebesar-besar dosa besar bahawa seseorang lelaki melaknat kepada dua ibu bapanya. Allah, subhanallah. Laknat kepada dua ibu bapa. Para sahabat ni pelik, heran. Lalu telah para sahabat tanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh?" Macam mana seorang lelaki tu nak pergi laknat kepada ibu bapanya? Ada juga ke manusia, seorang manusia tu nak pergi laknat kepada ibu dia, bapa dia yang dok pera dia sejak daripada kecil lagi, ibu dia yang sejak kecil lagi dok pera. Ada juga ke macam tu? Ya Rasulullah, ada ke macam ni yang akan berlaku kepada manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawab, dia kata, qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Rawahul Bukhari. Hadis 5628 daripada Bukhari. Macam mana seseorang lelaki itu dicaci kepada ibu bapa orang lain, caci kepada bapa orang lain, kata kepada ayah orang lain, maka orang lain yang dia kata tu dicaci kelik kepada ibu bapa dia. Subhanallah, setara tu adalah laknat kepada dua ibu bapa. Laknat kepada kita telah melaknat kepada ayah, laknat kepada ibu kita. Lalu tu, wahai sidang Jumaat yang berbahagia sekalian,
Beringatlah daripada benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala larang yang sangat berat ni. Yang kedua, taghyiru manaril ard. Ubah tanda bumi setara. Tukar setara. Setara sekat tu ada dah. Hidup alih batu. Subhanallah. Tak cukupnya manusia. Nah, tak cukup hingga sampai nanti bila cukup. Hatta zurtumul maqabir. Hingga sampai diusung kepada kubur. Itulah akan cukup manusia. Tak cukup manusia ni. Taghyirul manar, tukar setara ni salah satu dosa besar. Dan para ulama memberi arti juga taghyirul manarul ard sini, iaitu tukar alih pai. Hok tunjuk jalan lagi kok mana-mana tu. Tunjuk jalan lagi kok ni lagi kan nak sembuh. Ambil tahu, cabut lepas, cabut wak galain. Tu setengah daripada manarul ard. Dengan sebab apabila tu cabut pai tu, buat manusia tahu lagi kok mana. Kita tengok tak ada pai. Apa tu tunjuk kok lain, paling kok lain kan. Jadi punah situ. Ini salah satu daripada hak benar tu halal nak. Dan juga azab li ghairillah, sembelih untuk lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dulu dah lah benda-benda pasal ni. Sembelih tok kubur, tok kamak situ, tok kamak sini. Subhanallah, salah satu daripada dosa besar. Hadis daripada Abi Tufail Amir bin Wa'il menceritakan, hadis panjang. Di hujung sekali dia kata, la'anallahu man la'ana walidihi. Allah Subhanahu wa taala laknat mereka yang laknat kepada ayah dia, wa la'ana man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang sembelih lain daripada Allah, untuk lain daripada Allah. Bukan untuk buat ibadat. Nah, kita gerbek, kita ngekoh adalah ibadat kepada Allah, untuk manusia makan. Nah, batu wala ana man awa muhditsan, orang hidup sokong benda-benda muhditsan, benda-benda bid'ah. Wala anallah man ghayyara manarul ard. Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang tukar manarul ard. Laknat Allah seterusnya sabbis sahabah, caci sahabat. Subhanallah. Nah, daripada Ibnu Abbas menceritakan, man sabba ashabi, Nabi SAW ayat kata, man sabba ashabi, siapa-siapa yang cela, yang caci sahabat-sahabat aku, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka ke atas dia laknat daripada Allah dan para malaikat dan manusia semua. Laknat kepada dia. Allahu Akbar. Itu berkaitan dengan sabbis sahabah. Dan apa yang berkaitan dengan harta, setengah daripada benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu makan riba. Makan riba, dok bia. Dok bia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi wa qalahum sawa. La'na oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba, orang yang makan riba, dan mukilah, orang yang wakil daripada dia, wa katibah, orang yang penulis, wa syahidai, dua saksi dia. Allahu Akbar. Kalau gitu, hai sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, beringatlah ni nak sampai hujung bulan Tanwa. Dok biar siapa-siapa ada banci dalam tenakan tu gicek molek. Belum pada 4.31 tu gicek dulu, gi perap semut tengok dulu. Supaya kita boleh tengok di hujung bulan Tanwa ni, ia akan masuk dok biar. Dia masuk 2 kali setahun. Hujung bulan ni, hujung bulan 12, yang masuk 2 kali setahun. Kita gicek molek banci kita supaya kita dapat buat tu baik duit tu disalur kepada, dibuat kepada benda-benda yang ulama kita royak pasal mana boleh buat dengan duit tu. Dengan sebab duit tenakan tu kadang-kadang kita kena guna banci tenakan. Kalau gitu kita beringat situ. Jangan kita dah lepas mudah kata tak apalah nanti perak mana-mana bila. Lepas tu kita tak tahu dok biar masuk 7 tu kita tak tahu berapa. Kita perlu berwaspada, beringat situ. Jaga-jaga molek. Jaga molek situ. Dengan sebab dia masuk, juga dia masuk. Duit sikit, duit banyak, dia masuk dok biar. Kalau kita beringat situ, kita boleh buat tu baik untuk bui kepada benda yang boleh bui.
Dengan sebab duit dok biar bukan duit kita. Kita bakal beringat. Yang kena ar-rashi wal murtashi. Setengah daripada laknat juga rashi dan murtashi. Apa rashi? Rishwah. Bakal beringat dekat dengan pemilihan raya. Kita pakak jangan duk ambil benda tu. Beringat jangan kalau orang wi pun ambil, orang wi pun cubalah berhenti daripada rishwah. Dengan sebab benda tu adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Pakak beringat. Kita belum sampai 3 tahun kemarau yang akan didatangi oleh Dajjal, laknatullah. Dajjal nak mari satu-satu ketika kepada manusia, yang mana belum Dajjal mari tu kemarau habis seluruh dunia. Susah nak makan. Beras kapek pun tak ada, beras seketong pun tak ada. Susah nak makan. Lepas tu Dajjal mari, ramai manusia yang deraka kepada Allah, yang iman tak erak. Akan turut Dajjal. Pada hari ni kita senang lenang, senang dihujani, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang hebuk kelaparan, mati kelaparan tempat kita. Kalau gitu, bukan alasan untuk kita terima duit yang sedikit tukar dengan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, tak padan. Kalau gitu kita pakak beringat. Pakak beringat daripada benda tu. Dan juga satu perkara lagi nak sebut di sininya, itu orang-orang yang tashabbuh bin nisa, mutashabbihat bir rijal wal mutashabbih bin nisa. Salah satu daripada laknat Allah Subhanahu wa taala juga. Orang lelaki yang cuba nak buat dia jadi sebagai seorang wanita, pakai wanita, berlagak berjalan sebagai jalan orang wanita atau sebagainya, itu adalah termasuk dari kata laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat orang lelaki yang buat tashabbuh diri dia dengan orang wanita. Jalan, berlagak, cakap seperti dengan orang wanita. Atau lebih pada tu lagi, ditukar diri dia daripada orang lelaki jadi seorang wanita dengan saliakam dan sebagainya. Subhanallah, taghyiru khalqillah. Tambah satu perkara lagi tadi, tukar makhluk Allah, tukar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak puas hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Beri jadi seorang lelaki, molek-molek gitu tukar jadi wanita. Subhanallah. Sangat berat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang perempuan, orang tino, mutasyabbihat, orang tino yang buat serupa dengan lelaki. Allahu akbar. Buat serupa dengan lelaki. Jadi Tom orang panggil jadi sebagai seorang lelaki. Atau apa yang dunia dah panggil hari ni, untuk kesamaan lelaki dan wanita, untuk bebas free sex dan sebagainya, itu adalah laknat daripada Allah. Wahai orang Islam, biarlah orang kafir saja terima benda tu. Kita sebagai orang Islam, kita ajarlah anak kita, ajarlah saudara mara kita, supaya orang lelaki jadi orang lelaki, orang wanita jadi sebagai seorang wanita yang cukup wanitanya. Jangan jadi pesen tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita bahawa ada dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata, akhrijuhum min buyutikum. Halau keluar daripada rumah kamu. Sekiranya orang tu ada rumah kamu, buat tubik rumah kamu, jangan duduk. Subhanallah, ni ayat kata berat benda tu. Siapa tahu siapa duduk di rumah. Sekiranya orang pesing saat ni, pesing apa? Pesing LGBT, pesing K, pesing Tom, mari rumah kita, jangan duduk masuk. Dengan siapa setara tu akhrijuhum, keluar, halau keluar. Jangan duduk. Ni ayat kata beratnya. Dan Umar radhiyallahu anhu pernah halau keluar orang yang masuk rumah dia, yang mari rumah dia, yang benda pesen tu, yang ada pesen tu, yang jadi pondek dan sebagainya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin al-bashir nadhir was-sirajil munir. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi 'afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa 'ali kalimataka wad-din. Allahumma ansuril mujahidina alladhina yuqatiluna litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allahumma tsabbitna ala qawlika tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudu ba'da tawkidiha. Wadhkurullahal azima yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.